Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Farisha binti Rasid dari kelas 4 UPM akan membentangkan tentang keunggulan tokoh Imam Al-Syafi'i. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang riwayat hidup Imam Al-Syafi'i. Nama penuh Imam Al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau lahir pada 150 Hijrah di Gaza. Tarikh wafat beliau adalah 204 Hijrah. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Kepribadian Imam Al-Syafi'i yang pertama adalah sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Arab. Yang kedua, beliau sanggup bermusafir jauh demi kecintaannya terhadap ilmu. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun al-Rashid. Yang keempat, sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidupnya sederhana. Dan yang terakhir, tinggi sifat warak dan kuat beribadah. Antara guru yang tersohor adalah Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan Muslim Khalid Az-Zanji. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sumbangan Imam Al-Syafi'i dalam tamadun Islam. Antara hasil karya Imam Al-Syafi'i adalah Ar-Risalah, Al-Um dan Al-Musnad. Imam Syafi'i mengasaskan mazhab berdasarkan ijma', qiyas dan istidlal. Murid Imam Al-Syafi'i yang terkenal pula merupakan Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti dan Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Mazhab Syafi'i pula tersebar di Mesir, Iraq, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan India. Sekarang saya akan menceritakan kisah menarik Imam Al-Syafi'i. Suatu hari, Imam Syafi'i telah meminta izin daripada ibunya untuk keluar menuntut ilmu di Madinah. Ini kerana beliau pernah mendengar ada seorang guru yang hebat bernama Imam Malik yang mengajar hadis di sana. Ketika tiba di Madinah, Imam Syafi'i terus menuju ke Masjid Nabawi dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik. Pada ketika itu, Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya yang lain mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Syafi'i masuk dengan langkah yang begitu tertib dan duduk bersama murid-murid beliau bagi mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ketika murid-murid yang lain mempunyai pena dan kertas untuk mencatatkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i hanya mampu menggunakan sebatang lidi yang dibasahi dengan air liur untuk dicatatkan di tangan beliau. Imam Syafi'i mencatatkan segala yang diajar oleh Imam Malik tersebut di atas tapak tangannya. Tanpa disedarinya, Imam Malik memerhati segala tingkah laku Imam Syafi'i. Selesai pengajian tersebut, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan menegur beliau kerana disangkanya Imam Syafi'i berkelakuan tidak sopan dalam majlis ilmu. "Mengapakah engkau bermain-main dengan lidi dan air liurmu semasa aku sedang mengajar?" Imam Syafi'i menjawab, "Maaf tuan, saya sebenarnya tidak bermain-main dalam majlis ini. Oleh kerana saya tidak ada pena dan kertas, maka saya tulis di atas tapak tangan saya dengan menggunakan lidi dan air liur untuk saya menghafalnya." Imam Malik pun membelik-belik tangan Imam Syafi'i dan beliau tidak menjumpai sebarang tulisan tersebut. Imam Malik bertanya, "Tetapi kenapa tapak tangan kamu ini kosong dan tidak ada tulisan?" Kata Imam Syafi'i, "Benar tuan, tangan ini kosong daripada tulisan. Akan tetapi, saya telah pun menghafal semua hadis-hadis yang tuan riwayatkan tadi." Imam Malik memintanya membaca semula apa yang telah dihafalnya. Ternyata Imam Malik mendapati tidak ada satu hadis yang tinggal daripada 20 hadis yang diajar hari itu. Kejadian tersebut menyebabkan Imam Malik begitu tertarik hati dengan kebijaksanaannya dan kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Iktibar ataupun pengajaran yang boleh diambil dari Imam Al-Syafi'i yang pertama adalah kita hendaklah sentiasa menghormati guru agar ilmu kita diberkati. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi sifat Imam Al-Syafi'i dalam mencari ilmu agar kita dapat pelajari lebih banyak ilmu untuk kehidupan kita sendiri. Yang terakhir, kita hendaklah sentiasa bersifat pemurah agar hidup kita diridhai Allah. Sekian